kerana dia mampu untuk membawanya dengan baik. Sebabkan hatinya yang bersih, ajarlah ia jika ia mampu untuk mengubati sesiapa, kerana dia adalah fungsi sebenarnya. Bantulah dia, bantulah dia, bantulah dia. Hati ini kuat, hati ini mampu. Sedekahkan Fatihah pada dirinya. Punya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siapa pun, seandainya terbuka channel ni, seandainya pernah lihat channel ni bertajuk Dialog Bersama Raja Jin dan Jin Pencipta bernama Soleha. Soleha tu warak tu nama tu. Jadi hari ni ayah ada seorang tetamu yang juga murid ayah, yang juga anak ayah, yang mana bukan sebulan dua dalam jalan kerohanian yang ayah pimpin. Jadi hari ini kita sama-sama kita tengok video ni sebentar dan kita akan ulas apa yang sepatutnya kita ulas. Dan kita tak bermaksud untuk merendahkan siapa-siapa pun. Cuma kita fikirkan secara manusiawi, secara logikal, apa yang tak kena sebenarnya di dalam video ni. Dan ayah akan tanyakan, ayah akan bincangkan perkara-perkara yang kita muskilkan. Okey, sebentar. rahmatmu. Minggu tapi telah dipuja. Macam mana boleh mengikuti? Aku dihantar dua. Apa? Pernah sosok kamu apa? Harimau? Harimau kan? Aku bukan harimau. Jadi, Singa jantan. singa jantan, singa putih. Ada kepelabu. Oh, anak pelaku. Kenapa ikut ni? Tujuan apa? Untuk menunjukkan rasa takut pada hatinya supaya dia tidak pergi bertempur. Singa ni kamu tahu tak lambang kepada Islam? Saksi Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hamzah dipanggil dengan singa Allah. Tapi dia juga manusia. Patutnya kamu ikutlah jejaknya, beriman pada Allah supaya kamu dapat gelaran singa Allah, bukan kamu menyihir dan menyusahkan hidup manusia. Kamu tengok tadi raja kamu macam mana masuk Islam, dia bertaubat kembali pada Allah. Allah muliakan dia. Bumi telah tua, Dia sudah tiada, sekarang aku raja. kamu kuat ke? Kita ambil kebenaran tubuh ini telah panggil. Ada perasaan berani lagi pada tubuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sedikit dari sedotan rawatan yang dibuat oleh seorang yang namakan dirinya Abang Wan. Jadi kebetulan murid ayah ni, yang juga anak ayah, pun namanya Wan juga. Tapi perjalanan ni sangat berbeza, kerana jalan yang ayah bimbing adalah jalan kerohanian, jalan hakikat, jalan makrifat, melihat sesuatu dengan mata rohani, melihat dengan lebih jauh mendalam.
Jadi sebelum ayah pertikaikan, rawatan yang dibuat oleh orang berkenaan, baik dia maupun pesakit, yang mana perkara itu menimbulkan rasa muskil yang amat sangat. Dan aku pun ada dapat banyak WhatsApp untuk minta aku ulas tentang perubatan yang dilakukan oleh orang berkenaan. Di samping aku difahamkan bahawa bayarannya tidaklah murah, bahkan dikatakan untuk buat temu janji sahaja memerlukan bayaran yang cukup mahal, belum dimulakan sesi perubatan lagi. Okey, jadi sebelum aku lanjutkan, aku serahkan pada Wan, pada murid, untuk bagikan pandangannya berkaitan dengan orang yang kerasukan. Dan tentang rawatan itu nanti aku akan ulas. Okey Wan, tadi Wan dah tengok kerasukan ala-ala, bukan harimau, ala-ala singa. Jadi apa pandangan Wan tentang orang yang kerasukan manja-manja macam tu? Apa pandangan Wan? Secara peribadi lah, kalau kata kesukaan yang ala-ala manja kata ayah ni, bagi Wan lebih kepada menipu lah terusan dasar. Sebab kesukaan yang sebenar ni sebenarnya bagi saya berbeza lah dengan keadaan yang terkandung dalam video ni. Cuma bagi Wan lah, sebagai seorang Islam kan, kita sepatutnya tak mempercayai satu pun kata-kata jin. Sebab jin ni lagi kuat menipu lah macam tu. Lagi kuat menipu. Betul, satu pun tak boleh percaya lah dengan ni. Nak layan borak tu tak salah kot kalau sekadar nak mengisi masa. Tapi jika sehingga membuat kita ni terpengaruh ataupun akidah kita boleh tergoyang lah, maksudnya kita merasakan boleh pula tinggi lagi daripada kita, maka takut-takut keyakinan kita ni daripada Tuhan dan daripada jin pula. Itu yang kita ni khawatirkan lah sebenarnya. Jadi pandangan Wan tentang dalam video ni sebenarnya sebagai seorang Islam, satu pun kata jin yang percaya lah. Dia kata saja, kalau dia kata keluar, tiba-tiba ada lagi, memang tak keluar pun agaknya memang tak keluar lah. Sebab dia yang sama juga sebenarnya. Ya. Okey, itu tadi pandangan dari murid ayah, dari Wan yang juga anak ayah. Sebagaimana yang Wan katakan tadi berkait dengan akidah. Sebenarnya apabila seorang perawan yang pada mulanya yakin dan percaya kepada Allah Ta'ala, tidak boleh percaya selain dari Allah Ta'ala, apabila berdepan dengan orang yang kerasukan, walaupun pura-pura kerasukan, walaupun kerasukan yang ala-ala manja macam tu, tapi seorang perawat sebenarnya sepatutnya mengetahui bahawa percaya kepada Allah Ta'ala itu menolak segala kepercayaan lain dari Allah Ta'ala. Dan kata-kata seorang jin yang memang sudah dilaknat, walaupun jin itu mengaku dia Islam, dia murtad, dia kufur,
kafir. Hakikatnya itu adalah jin. Bagaimana seorang perawat mengambil masa yang begitu lama untuk mendengar tazkirah dari seorang jin yang lebih memburukkan keadaan. Seorang perawat pula percaya apa yang disampaikan oleh jin. Sedangkan kita tak perlu berkomunikasi dengan jin apabila yang kita percaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syaitan itu termasuk jin itu adalah musuh kamu yang nyata. Tetapi apabila jin itu memberi kenyataan, kita sebagai perawat pula terhangguk-hangguk percaya, maka di mana letak akidah kita kepada Allah Ta'ala? Apabila kepercayaan kita beralih kepada jin walaupun satu perkataan, maka tertanggal kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala, kerana tidak boleh ada dua kepercayaan di dalam satu masa. Jadi apa pendapat Wan sebenarnya tentang perawat yang kebanyakannya bertanyakan kepada jin siapa nama, berapa umur, apakah nombor telefonnya, apakah alamatnya, bilakah ada free boleh jumpa, dan banyak lagi soalan-soalan yang makin memuskilkan. Sehingga tanya apakah agama jin itu, berapakah umur, siapakah yang menghantarnya. Lantas seorang perawat yang mengaku berilmu dan hebat dengan ilmu tauhid dan makrifat mempercayainya. Apa pandangan Wan? Bagi Wan, kita seorang perawat sibuk untuk kesimpulan, maksudnya nak tahu tentang dari mana jin itu, apa tujuan dia, siapa hantar ke apa, sehingga dia ulaskan kita. Bagi Wan, kalau betul-betul mahu buat perubatan, dia hanya lebih membuang masa. Mungkin kamu sebagai seorang perawat punya akidah yang betul. Cuma kita khawatirkan pula pada ahli keluarga sekeliling pesakit. Mungkin kamu menggunakan psikologi untuk mungkin dari segi berbual dengan jin tu. Tapi bagaimana pula dengan orang sekeliling yang mungkin terpengaruh, yang mungkin akidahnya tak terlalu kuat lah jika dibandingkan dengan kamu sebagai seorang perawat. Jadi bagi saya, mana yang boleh diringkaskan ataupun boleh diselesaikan dengan cepat ataupun tidak menggunakan yang lain, lebih baik tak perlu berbual panjang dengan jin dan selesaikanlah rawatan itu dengan segera. Aku mendapat Wan. Mula-mula menjawab. Ayah setuju dengan pandangan Wan. Ayah setuju. Sebab bagi ayah, oleh kerana iblis itu musuh kamu yang nyata, dan jin itu pula bersikap pada asasnya jika dibandingkan dengan manusia. Sejahat-jahat manusia adalah sebaik-baik jin. Dan jin adalah satu bangsa yang penuh dengan tipu daya. Jadi untuk apa sebenarnya kita bertanya pada jin, mempercayai jin, walaupun satu ayat dan perkataan perkara itu bercanggah dengan akidah kita, tidak percaya selain dari Allah Ta'ala. Kerana seorang perawat tidak boleh memastikan bahawa ucapan jin itu benar. Tidak boleh. Tambah pula apabila ditanya siapa yang menghantar, berapa lama, apakah umurnya, maka si jin itu, jawapan pada jin itu sebenarnya bermaksud supaya manusia
saling fitnah memfitnah. Manusia saling tuduh menuduh. Keluarga akan porak-poranda, bermasa-masa muka. Kerana perawat yang menyebabkan perkara itu. Perawat tidak menafikan kata-kata jin. Sebaliknya, akur pada apa sahaja yang dikatakan oleh jin. Dan dari apa yang kita tengok tadi, dari channel yang tadi, jika benar dia seorang perawat yang tulen, lagi sejati, pada mulanya disangkanya itu harimau. Kerana dilihatnya bercakar-cakar di kapet. Itu adalah pandangan makrifat. Tapi sayangnya makrifatnya itu asal bercakar saja harimau. Rupa-rupanya bukan harimau. Rupa-rupanya singa. Kemudian katanya ini singa warna kelabu, warna putih. Kata harimau bukan. Kata singa bukan. Ini warna kelabu. Sudahnya perawat yang kelabu asap. Nak diteruskan lagi dah malu. Kerana 2 kali sangkaannya salah. Jadi di sini secara jujur, perawat sangat lemah di dalam melihat sesuatu dengan mata rohani. Sangat lemah. Dan perawat tidak dapat membezakan pesakit yang halusinasi, pesakit yang berhayal, pesakit yang ada masalah jiwa dan mental. Bermakna kamu bukan seorang perawat yang sejati. Bukan. Bukan kerana ayat-ayat Al-Quran itu yang membuat kamu jadi hebat. Tidak. Bagi ayat sedikit pun tidak. Okey, sekarang bagaimana pendapat Wan sebenarnya apabila seorang perawat yang kita tengok dalam ni, kita tak buka lama channelnya, yang mana dia mengislamkan jin. Apa pendapat Wan? Pendapat Wan, daripada Islamkan jin, baik Islamkan manusia lain yang masih kafir tu, itu bagi Wan lah. Tak perlu sibuk. Sebab jin kan gaib. Mungkin dia pun tak nampak. Pasal tadi pun kita teki kan. Jadi lebih baik Islamkan yang nyata lah daripada yang tak nyata. Itu bagi Wan lah. Betul, saya setuju tu. Saya setuju. Jika jin yang begitu jahat, yang begitu tipu daya boleh diislamkan, apalah kiranya mengislamkan orang-orang kafir yang mungkin jiran rumah kamu. Kerana sejahat-jahat manusia tidaklah sebagaimana sejahat-jahat jin. Kenapa tidak kamu islamkan? Rasanya jika jin yang penuh dengan tipu daya dapat kamu islamkan dan menjadikan dia beriman, apalah kira kamu buat jiran kamu yang bukan Islam, Hindu atau Buddha mungkin, memeluk agama Islam. Kenapa kamu tidak ru'yahkan jiran kamu supaya dia masuk Islam? Jika begitu mudah kamu mengislamkannya, apakah syarat-syarat untuk seorang itu masuk Islam? Tentu ada syarat. Dan jika seorang jin mahu masuk Islam, adakah syarat-syarat itu tidak diperlukan untuk masuk Islam? Adakah semudah itu masuk Islam? Sebab aku percaya sebenarnya kafir, Majusi, Nasrani di belakang atau di hadapan rumah kamu pun boleh mengucap. Adakah apabila dia mengucap bermakna dia sudah Islam?
Sedangkan orang Islam yang hari-hari mengucap, pada bila-bila masa, pagi Islam, petangnya kafir. Malam Islam, siangnya kafir. Semudah tu kamu mengislamkan. Seolah-olah jin itu rakyat, bukan rakyat Malaysia. Semudah tu kamu bagi IC. Wah, ini hebat. Kalau macam tu, bila hampir pilihan raya nanti, mungkin lebih banyak jin yang kamu islamkan. Bolehlah kamu minta dia memangkah parti-parti politik yang berkedokkan agama. Mungkin mudah. Sebab kamu dah islamkan jin. Semudah tukah kamu mengislamkan jin? Dan bagaimana kamu boleh percaya kepada jin? Pada mulanya percaya pada Allah Ta'ala, dan akhirnya kamu percaya pada jin. Jika kamu percaya pada jin, perawat-perawat lain yang melihat, dengan sendirinya persetan menjadi syaitan, kerana turut terlibat di dalam perkara-perkara yang kurafat. Kamu membawa orang kepada kurafat, bahkan kamu membawa orang kepada syirik. Sesungguhnya jin dan syaitan itu musuh kita yang nyata. Maka kamu tak perlu tanya di mana asalnya, di mana usulnya. Tugas kamu hanya memusnahkan sihir itu. Adakah kamu percaya jin yang menyihir itu akan menyembuhkan sihir itu semula? Sedangkan yang menyembuhkan itu Allah sahaja. Akidah kamu yang lari sebenarnya. Jika inilah cara kamu, wahai perubatan, perawatan yang kamu buat, kamu sebenarnya menyesatkan akidah orang lain. Apalah guna sembuh dari sihir, tapi akidah kamu rosak. Apabila akidah kamu rosak, sebenarnya kamu menjurus kepada kekafiran. Kamu menjurus kepada syirik dan munafik. Kerana kamu percaya pada jin. Tidak, aku katakan aku lebih baik. Tidak, tapi aku tak akan bagi kata dua pada jin. Tak akan. Dan aku tak akan bagi peluang pada jin. Adakah kamu rasa apabila seorang jin itu kamu islamkan, maka dia akan bertakwa, dia akan beriman? Adakah kamu benar-benar kenal alam jin, alam syaitan, alam timbalan, alam puaka, alam pelesir? Atau kamu sekadar merawat orang-orang yang kerasukan, ala-ala minum ketum, ala-ala makan pil ekstasi? Kamu sebenarnya mengubat orang yang sakit jiwa, sakit mental, sakit otak, yang ada masalah peribadi, yang tertekan. Kamu merawat orang yang sebenarnya ada masalah stres. Bagaimana yang kamu tanyakan, sebagaimana diakui oleh orang yang kerasukan singa. Kalau itulah singanya, tentu singa itu makan whiskas. Kerana manja. Apa tidaknya, tika yang dicakarnya pun tak koyak. Tak koyak. Tapi kamu sebagai perawat, kamu percaya. Sudahlah percaya. Dengan ilmu yang kamu ada, salah teka pula. Kamu tengok bercakap-cakap, kamu harimau ni kan, kata kamu. Bukan. Aku singa. Oh, singa. Singa apa? Singa jantan. Oh, kamu percaya pula. Singa jantan, kamu percaya. Warna apa kata dia? Putih. Kamu kata pula singa putih ya? Sebab
selalu kalau harimau putih. Kalau singa, mestilah putih. Tapi ini kali pertama aku dengar singa kelabu. Ini kali pertama. Setahu aku, singa tidak kelabu. Singa warnanya kemerah-merahan. Ini kalau engkau dah kata putih, pesakit pula kata kelabu. Dah macam lagu search ni. Nasib baik tak ada hijau, hitam. Kalau lagu search, hitam dan kelabu. Tak tahu siapa yang kelabu, perawat yang kelabu atau pesakit yang kelabu. Aku tanyakan pada perawat, benarkah apa yang kau buat? Dan aku berbesar hati sebenarnya. Kalau benar apa yang kau buat, sila tunjukkan kebenaran yang kau buat. Pada bila-bila masa, dalam siang, dalam malam, dalam terang, dalam gelap, dalam zahir, dalam batin, engkau boleh cuba aku. Kalau kau boleh merawat sihir dengan cara tu, buang saka dengan cara tu, menyembuhkan penyakit dengan cara tu, sila hubungi aku. Manalah tahu aku ada saka. Manalah tahu aku ada puaka. Manalah tahu aku ada pelesit, jembalan, polong. Aku ada harimau, ada singa, ada naga. Silakan. Berapa cas yang kamu kenakan? 10, 20 ribu, aku bayar. Tapi kalau kau tak boleh sembuhkan, kau mesti bayar 10 kali lipat. Aku nak kau buktikan depan mata bahawa engkau boleh musnahkan segala sihir kerana apa yang kau katakan. Jika tak nak keluar, tak nak masuk Islam, engkau akan bunuh. Engkau siapa sebenarnya? Nak bunuh perkara-perkara yang kau pun tak kasat pada mata. Adakah kau rasa dengan ayat-ayat ru'yah yang kau baca menyebabkan jin ketakutan? Sedikit pun kau tidak ada tempat di mata jin, iblis, saka, polong dan pelesit yang sebenar-benarnya saka dan puaka. Kalau sekarang kau merawat secara manja-manja, engkau sebenarnya tidak ada apa-apa. Kalau engkau mengislamkan jin, sebenarnya engkau pendusta. Kalau itulah cara kerasukan, itu bukan kerasukan. Itu namanya promosi diri sendiri. Apa pandangan Wan sebenarnya apabila Wan tengok tadi pesakit yang kerasukan? Seolah-olah dibuatnya, jin yang merasuknya, memujinya 100%. Apa pendapat Wan? Ya Pak Wan, ini bukan jin yang memuji. Mungkinlah mungkin pesakit ni yang lebih kepada memuji dirinya sendiri lah. Mungkin ni peluang dia untuk meluah apa yang dia rasa. Itu je lah. Mungkin ada, inilah jalan dia nak luahkan perasaan kepada keluarga dia lah. Akan masalah yang dia lalui agaknya. Stres agaknya. Untuk inilah jalan dia nak luah perasaan dia. Pertama, kita pun dengar daripada pesakit bahawa dia ada masalah dengan jiran, masalah peribadi, masalah dengan bekas isteri dan masalah yang pernah ditinggalkan oleh kekasihnya. Aku rasa kalau macam tu masalahnya, lebih baik dia jumpa psikiatri ataupun pergi di tempat-tempat konseling.
Tak payah nak naik syekh, nak naik pura-pura ala singa. Tak payah. Sejak bila singa boleh bercakap dalam bahasa manusia? Sejak bila? Betul kan? Orang Melayu memang terkenal. Bila masuk harimau, harimau boleh bercakap. Masuk singa, singa boleh bercakap. Dahlah bercakap. Bahasa Malaysia yang betul pula tu. Up to date bahasa Malaysianya. Tentu harimau atau singa yang masuk ni pergi sekolah, belajar bahasa. Kemudian mengaku bahawa umurnya sudah ratusan tahun, ribuan tahun. Tapi bila bercakap, guna bahasa Malaysia, tak pula guna bahasa orang dulu-dulu. Hatta, Lelasuda, Arakian, Dasawarsa. Tak pula. Jadi ini termasuk harimau moden. Mungkin kalau masuk harimau, ini harimau Maybank ni. Harimau Maybank. Ataupun harimau yang lambang kepalanya ada di baju security. Baju security kan putih, jadi harimau putih. Kalau singa pun singa putih. Lama tak basuh agaknya, baju pun jadi kelabu. Jadi harimau kelabu, lain kali basuh, letak klorok. Lambang kepala harimau dah ada. Jadi kena putih. Alangkah penipunya perawat. Lebih penipu lagi orang yang pura-pura sakit. Ini kali pertama kita dengar orang yang kerasukan jin yang datang sebagai jin yang menyihir, memuji pesakit dengan katanya pesakit ni bagus, ada silat, ada ilmu, hendaklah diambil jadi kawan baik, hendaklah dia ni akan berjaya. Ini kata-katanya bagus, ambillah dia sebagai sahabat. Wah, ini jin yang penuh pujian. Jin yang menyihir penuh pujian. Sesungguhnya aku tak pernah dengar penipuan yang selawak ni. Aku tak pernah dengar. Dan aku tak pernah tengok sebenarnya rawatan yang sekatun begini. Aku tak pernah tengok. Yang paling tak munasabah, kepercayaannya bertukar kepada kepercayaan jin. Bukan dia tarbiahkan jin, dia pula ditaklimat oleh jin. Dan dia percaya. Jadi di mana akidah seorang perawat? Come on lah. Jika akidah seorang perawat tidak lurus, bagaimana hendak engkau luruskan orang yang kau rawat? Apalah guna sembuh kalau yang kau bekalkan itu kesyirikan? Apalah guna sembuh kalau engkau tidak dapat meluruskan akidah? Engkau hanya penyakit, tidak lurus dari akidah, lari dari akidah. Penyakit itu lebih besar dari sihir. Jadi secara tak langsung engkau yang menyebabkan pesakit-pesakit itu syirik. Engkau yang menyebabkan pesakit-pesakit itu lari akidah. Engkau dengar kata-kata jin dan kau kata pula dengan keluarga si pesakit, betul kata jin tu. Engkau pula membenarkan. Engkau kata kadang-kadang kita pun kena ambil iktibar dari jin. Engkau pula ambil iktibar dari jin. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim
Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana amaluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Allah yajma'u bainana wa alaihil masyir. Tidak ada perdebatan antara kau dan aku, yakni manusia dan jin. Agama engkau, agama engkau, agama aku, agama aku. Tidak ada perdebatan. Jadi yang kau sibuk tanyakan jin, asal usulnya, umurnya, agamanya, di mana kepercayaan kau pada Allah Ta'ala? Di mana? Untuk sekejap engkau pula yang jadi malaikat munkar nakir. Nah, kenapa tak engkau tanyakan siapa Tuhan kamu, Maha Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Apa Nabi kamu? Apa ikutan kamu? Siapa saudara mara kamu? Mana kiblat kamu? Dan lepas tu kamu kenalkan diri kamu pada jin tu. Kenalkan diri kamu. Contohnya, keris yang berkilau, akulah yang dinamakan mat kilau. Akan senang. Tentu jin tu takut. Belum apa-apa dah silau. Rawatan apa yang kau buat ni sebenarnya? Engkau lebih percaya pada jin. Beginilah. Engkau belum mahir dalam perubatan dan engkau tak tahu apa-apa dalam perubatan. Dari apa yang aku tengok, engkau tak ada apa-apa di dalam perubatan. Ilmu kau kecil di mata para rohani. Kecil. Bukan aku berniat sombong, tidak. Tapi sila tunjukkan kebenaran kau untuk mengislamkan jin. Sila tunjukkan. Kita boleh jumpa. Kau datang cari aku, kita jumpa. Aku nak tengok sejauh mana kau boleh islamkan jin. Jin yang bukan masuk pada badan manusia ala-ala manja. Bukan. Kalau itulah jin harimaunya, jin singanya, manjanya singa. Kalau itulah yang dikatakan Raja Jin, itu Raja Pasir Dua Butir. Bolehlah kau hadap. Tapi kalau kau nak berhadap dengan yang sebenar-benar jin, sebenar-benar kerasukan, aku cabar engkau datang jumpa aku. Aku akan tunjukkan makna kerasukan. Aku akan tunjukkan. Berapa bayaran yang kau minta? 20,000. Aku akan bayar 20,000. Tapi ingat, kalau engkau gagal, engkau mesti bayar 10 kali lipat dari bayaran yang aku bayar pada kau. Dan jika aku kerasukan, aku akan pastikan jantung engkau aku makan mentah-mentah. Kalau kau nak kenal harimau yang sebenar-benar harimau, aku akan makan jantung kau mentah-mentah. Bahkan otak kau aku akan makan. Kau belum tengok kerasukan harimau yang sebenar-benar harimau. Kau belum tengok. Bukan sebagaimana harimau Whiskas, singa Whiskas,
yang diberi jamu makan makanan dalam tin. Bukan. Sebenarnya dari apa yang kau pandang, perubatan yang kau buat tidak lain hanya sekadar menjual ayat-ayat Allah, sekadar cari makan tapi tidak menyembuhkan. Engkau hanya boleh merawat orang-orang yang halusinasi, yang suka berkhayal, yang jiwanya terganggu, yang kalbunya tidak tenang, yang penuh dengan masalah-masalah di dalam hidup. Putus cinta mungkin. Bagaimana yang dikatakan bekas isterinya. Kalau begitulah sihirnya, aku rasa aku dah tahu jawapannya. Jawapannya adalah, yang menyiharnya adalah bekas isterinya. Bukan susah. Kerana dia dendam, maka disihir. Jadi aku 100% tak setuju dengan perubatan yang kau buat. Bahkan aku cabar secara terbuka, kau boleh datang bawa segala channel YouTube yang kau ada, dan aku pun akan panggil YouTuber yang ada, termasuk paranormal, untuk ambil perjumpaan antara engkau dengan aku. Kerana di negara kita ada banyak YouTuber dan ada yang ada drone. Ada YouTuber yang banyak ada drone. Drone itu digunakan untuk ambil gambar semua lokasi dari atas sebelum malam nanti buat paranormal. Tujuan dia ambil lokasi dari atas sebab supaya kalau apa-apa nanti tahu mana nak lari. Jadi ambil dulu dari atas semua sudut, senang nak lari. Dan malam nanti buat prop siap-siap. Kebanyakan YouTuber di dalam negara ni gunakan prop semata-mata untuk dapat view. Itu lantaklah. Dan bagi paranormal, minta maaf terkeluar tajuk sedikit. Bagi paranormal, kalau takut jangan panggil. Kalau takut, tak payah dipanggil. Kalau takut, jangan cuba. Jangan tipu audien dengan prop. Jangan. Sebagaimana perawat, jangan ambil kesempatan di atas orang yang memang sakit mental, sakit jiwa. Aku bagi cara rawatan yang paling mudah. Ambil ni sebagai ilmu. Lain kali datang, kalau dia kerasukan, bacakan selawat pada segelas air, kemudian bagikan pil penenang. InsyaAllah dia tenang, tak meracau, tenang. Apa yang susah? Tak pun ambil injection penenang, satu suntikan. Orang histeria, bila disuntik, diam. Percaya tak? Orang histeria bila disuntik diam. Bila diam, dia tidur tidak bercakap. Kan mudah. Tak perlu kau layan, tak perlu kau tanya berapa umur, siapa nama, dah kahwin ke belum, alamat apa, kalau boleh bagi nombor telefon. Tak perlu. Tapi perawat-perawat penipu akan gunakan cara ini. Sebenarnya, aku nak maklumkan pada semua perawat dari hujung ke hujung, dari timur ke barat, dari zahir ke batin, siang atau malam, terang atau gelap. Semua cara rawatan yang dilakukan di dalam tanah air kita ini, itu bukan rawatan kerohanian yang sebenar. Bukan. Ada beberapa kategori rawatan yang kau perlu faham. Pertama, secara tradisional. Kedua,
secara alternatif. Ketiga, secara ru'yah. Keempat, secara kerohanian. Jika empat cara ini engkau tidak arif, sebenarnya engkau bukan perawat. Kerana ilmu yang ada pada engkau sekadar ilmu maklum. Kenapa aku katakan ilmu maklum? Kerana engkau sendiri tak tahu apa yang merasuk, sehingga engkau perlu tanyakan, siapakah kamu? Lebih canggih. Jin yang datang, perawat bagi salam. Assalamualaikum. Tanya pula, boleh tahu siapa yang datang? Kalau aku akan jawab. Kalau kau tanyakan aku masa kerasukan, kau bagi salam, Assalamualaikum, aku akan jawab namaste. Bahasa Hindustan, aku akan jawab namaste. Kalau dia tanya, kau tanya lagi, siapa yang datang? Aku akan jawab Shah Rukh Khan. Ya, masa tu kau akan rasa tak ada orang yang lebih bodoh dari kau. Aku akan jawab Shah Rukh Khan. Kalau kau tanya lagi, aku akan jawab Xiao Ren. Aku akan cakap Xiao Ren. Kalau kau tak faham juga, beratlah kau. Itu nasib baik aku tak cakap yang datang ni Presiden Bush. Yang datang ni apa tu, Jet Li. Kau nak buat apa? Kalau Jet Li, kalau aku kata yang datang ni roh Bruce Lee, aku rasa kau tercampak keluar pintu lah. Ini bukan sikit-sikit ni. Tak perlu aku nak cakap ni pendekar dah 500 tahun. Tak perlu. Semua tu pembohong. Yang sakit penipu, yang mengubat pembohong. Elok. Pembohong campur penipu, elok, sesuai. Sebab tu bila penipu campur pembohong, di dalam perawatan itu engkau akan berborak dengan jin. Lepas tu kau gunakan pula cakap jin tu untuk sampaikan pula pada keluarganya. Orang yang merawat itu bayarannya bukan sedikit. Tapi itu kira murah. Kerana yang mahal adalah penipuan yang kau buat. Kalau kau benar, buktikan kau benar. Jangan buktikan pada orang lain. Buktikan pada aku yang kau benar. Jom, kita jumpa. Cari aku satu dengan satu. Aku nak tengok sejauh mana ilmu pancung yang kau ada. Manalah tahu bila kau pancung, jantung aku gugur. Manalah tahu. Tapi kalau jantung aku tak gugur, memang engkau akan gugur. Dan kalau aku yang kerasukan, jantung kau aku makan, otak kau aku makan. Hati-hati. Kau boleh rawat siapa pun, tapi kalau orang yang nak kau rawat itu adalah aku, hati-hati. Kerana kalau kau rawat aku, sama dengan engkau pertaruhkan nyawa kau dan nyawa aku. Kita beracah-acah dengan maut, beracah-acah dengan nyawa. Jadi cuba, kalau kau nak cuba, kerana engkau aku tak pandang, melainkan hanya sebagai orang yang menjual agama di jalan marifat, yang kononnya marifat
Apa yang kau makrifatkan? Jikalau harimau dengan singa pun kau tak dapat camkan. Putih dengan kelabu pun kau tak dapat camkan. Punyalah penipu. Sangat jarang tanah Melayu ada singa. Mungkin singa tu dari Singapura kan. Nama pun singa. Mungkin dari Singapura. Kalau harimau putih aku tak heran. Sebab aku nampak pada baju security ada lambang harimau, ada baju putih, bermakna harimau putih. Okey, jadi apa pandangan Wan sebenarnya sebelum kita tutup ni? Apa pandangan Wan sebenarnya tentang rawatan yang dia buat, kemudian dia mengislamkan jin? Apa pandangan Wan? Islam janji lah. Pandangan Wan nak kata buang masa pun macam dia, nak kata tindakan yang kurang bijak pun macam dia. Tak perlu tu nak Islamkan diri. Sebab lagi bagus kalau Islam dengan orang. Jin kan dah di alam yang lain, dia kategori makhluk lain. Baiklah kita ni sebagai makhluk yang bersifat dengan manusia ni, Islamkanlah yang manusia yang belum Islam lagi. Itu pendapat orang. Bagaimana mungkin sebenarnya orang kafir yang tidak Islam begitu sukar untuk engkau Islamkan? Sedangkan alangkah jin kata engkau, jika dia tak nak terima Islam, tak nak keluar dari tubuh dan tak nak terima Islam, maka engkau terpaksa bunuh. Mudahnya bunuh jin. Cuba tunjuk. Bunuh jin. Cuba tunjuk. Aku nak tengok sebenarnya orang yang mengaku boleh bunuh jin. Aku nak tengok. Untuk Islamkan manusia pun susah. Semudah tu kau boleh Islamkan jin. Jadi hentikan penipuan. Hentikan cari makan dengan menjual-jual agama. Hentikan. Dan pada orang-orang yang sakit, dimanapun kamu ada, dimanapun kamu ada, aku nasihatkan, jika mau berubah, lalungilah 4 cara. Tradisional, alternatif, ru'yah, dan ditutup dengan jalan-jalan kerohanian. Jangan mudah tertipu dengan alasan kerasukan. Apa yang dirasuk? Orang kalau kerasukan, sedang kerasukan, matanya merah, suaranya bertukar. Kalau harimau, memang harimau. Mengikut lembaga yang meresapi, sehingga ada yang boleh terapung. Dan segala objek yang ada akan bergerak jika tingkap terbuka dan tertutup dengan sendiri. Cermin yang ada boleh pecah. Itu kerasukan. Tapi kalau itulah cara kerasukan, itu bukan kerasukan. Itu merasakan, itu namanya syok sendiri. Itu namanya khayal. Mudahnya, itu namanya gila. Kalau tak percaya, kalau kerasukan, bawa ke sini, aku akan buktikan bahawa orang kerasukan, apabila ditanggalkan baju dan kain, tak menjadi soal, kerana dia
di dalam kerasukan. Tapi jika orang kerasukan nak ditanggalkan kain masih malu, itu kerasukan jin malu namanya. Itu sebenarnya bukan kerasukan. Itu pura. Okey, jadi sebenarnya kita ambil keputusan kita tak setuju dengan rawatan yang dibuat oleh orang yang bergelar Abang Wan. Bukan kerana view-nya kita nak cemburu. Tidak, sedikit pun kita tak heran pasal view. Cuma kita nak bercakap dari hal realiti dan kebenaran. Ini realiti, ini kebenaran. Sila tunjukkan yang anda benar. Ilmu anda benar. Kebatinan anda benar. Kehebatan anda benar. Datang, cari aku. Cari aku. Datang. Bawa segala YouTube kamu. Tunjukkan kehebatan kamu depan aku. Dan aku pun akan tunjukkan apa yang kau tak pernah lihat. Aku akan tunjukkan. Dan untuk paranormal pula, aku nak nasihatkan. Aku ambil kesempatan untuk paranormal. Kalau takut, jangan panggil. Kalau setakat panggil, lepas tu nak terjerit-jerit lari, janganlah buat malu. Sendiri pakai prop, sendiri lari. Terjerit-jerit lari. Apalah makna kalau tengok paranormal Malaysia. Dia cabar sana, cabar sini, cabar situ. Bila ada gangguan sedikit, silam pukang lari. Jangan. Kamu datang dengan keyakinan pada Allah Ta'ala. Bila kamu nampak kelibat, mana keyakinan kamu? Mana ilmu kamu? Nak tunjukkan yang sebenarnya kamu nak tunjukkan yang kamu tu bapak segala penakut. Itu je. Dan kalau ayah buat paranormal, kalau aku buat paranormal, jangan cuba-cuba nak pakai prop untuk takut-takutkan. Kerana sangat jarang aku kalau buat paranormal tak bawa senjata. Sangat jarang. Aku takut nanti terpenggal pula kepala engkau dengan prop-prop engkau. Jangan. Aku akan tunggu dengan senjata. Jadi jangan cuba nak menakut-nakutkan. Kerana aku tak kenal takut. Tak kenal. Tapi oleh kerana paranormal sudah aku tinggalkan, aku tak berminat dengan paranormal. Kerana hantu tak perlu dicari. Tak perlu dicari hantu. Duduk bersila sudah. Baca ayat-ayat tertentu, panggil, nanti dia datang. Tak perlu. Tapi ayah ada satu cara untuk paranormal. Yang paling mudah, kalau paranormal berani, ayah ajarkan. Jangan kata ayah tak ajarkan, ayah tak loki ilmu. Ayah ajarkan. Kamu tak perlu cari Pontianak, kamu tak perlu cari pocong, polo, pelesik, lembaga, imbalan. Sedangkan kamu tak ada link. Tidak ada mata rantai dengan alam gaib. Jadi ayah bagi, ini ayah ijazahkan free. Ayah ijazahkan free pada semua paranormal yang ada di tanah air di Malaysia walaupun di Indo. Cari yang memang ada mata rantai dengan kalian. Senang. Contohnya mak bapak kalian yang sudah meninggal ataupun nenek moyang yang dah meninggal. Bukankah ada pertalian? Pergi dekat kubur dia, kamu jerit-jerit kan? Cabar-cabar kan? Kan senang. Sebab memang ada pertalian. InsyaAllah Ta'ala nanti kubur tu meregah kan, kamu pun duduk dalam tu. So dia akan kata, bangsat punya anak cucu. Akan senang. Dia tentu ada link. Tak perlu cari yang tak ada link. Itu dah tentu susul galuh kamu.
Kan senang. Cari tanya mak ayah kamu, mana kubur nenek moyang. Dia akan tunjuk. Akan duduk situ, bagi tahu dia ini cicit datang ni. Cakap, kalau nenek moyang ni memang hebat betul, kau keluar. Cakap macam tu. InsyaAllah terbuka kubur tu. InsyaAllah. Sebab bukan senang nak dapat anak cucu yang kurang ajar. Dah lah tak baca kat Yasin, tak ziarah kubur, kurang ajar pula. Dah lah kurang ilmu, kurang ajar. Jadi senang. Buat video siap-siap. Mungkin tu video kamu yang terakhir. Mungkin. Kalau nak jadi paranormal, tak payah kamu cabar Pontianak, Jembalang, Puaka, Pelesik. Selepas tu kamu buat prop. Sebab yang datang tu prop kamu sendiri. Kamu bercakap pasal kuntilanak. Kamu tak pernah jumpa kuntilanak. Kalau kuntilanak datang ala-ala Maya Karin, aku pun dah. Nak tahu Pontianak, dia aku cakap dia. Rambutnya bergerinting, kasar. Di rambutnya ada daun-daun kering. Jubahnya tidak diair, koyak rabak. Dan kakinya tak jejak ke bumi. Terbangnya seperti bunyi itik yang terbang. Dari pokok ke pokok, pokok ke pokok. Tiba-tiba ada depan kami. Itu kuntilanak. Tapi kalau yang kamu jumpa itu berjalan ala-ala manusia, itu kawan-kawan kamu yang kamu pakaikan prop untuk menunjukkan bahawa ada kelibat. Itu bukan kelibat. Itu kamu yang musibat. Bella sampai sini, baik perawat berkenaan dan baik paranormal. Kalau hebat, tunjukkan kamu hebat. Aku ada satu tempat untuk paranormal dengan syarat kamu betul-betul berani. Ayah ada satu tempat dengan syarat kamu betul berani. Tapi kamu mesti naik bot. Pergi pulau tu di waktu malam. Nama di antara pulau tu ada batu buaya. Kamu pergi naik bot, paling lebih 2 orang. Satu kamu, satu kawan kamu. Pergi naik bot. InsyaAllah ta'ala, itu terakhir kamu pergi. Dan insyaAllah ta'ala itu kali terakhir kamu pergi. Dan kalau boleh sebelum tu, buatlah kenduri doa selamat dulu. Ayah akan tunjuk tempat. Kamu pergi sendiri malam. Jangan susah hati kalau kamu tak balik. Kerana kamu selepas itu akan duduk di alam syaitan. Daripada kamu hidup lebih buruk dari syaitan. Biarlah mati betul-betul jadi syaitan. Semasa hidup paranormal, dah mati abnormal. Dan nanti anak-anak cucu kamu jumpa kamu bukan saja abnormal, kamu akan kembali dalam keadaan okey. Kerana abnormal. Jadi kalau nak hebat, ayah tunjukkan. Kamu pergilah. Tak payah bawa bekal makanan banyak-banyak. Kerana kamu pergi satu malam. Tak perlu. Bawa diri kamu dan ilmu kamu. Tak payah bekalan makanan. Kerana diri kamu akan jadi bekalan makanan pada yang ada tadi. Dia akan tunggu dan untuk makan kamu. Kalau kamu berani. Alang-alang berani. Jangan ala-ala berani. Jangan pura-pura berani. Aku akan tunjukkan. Kerana aku tahu lokasi. Sangat tahu. Dan bukan seorang yang hilang di situ.
harap kamu sebagai paranormal matilah secara tidak normal. Matilah. Kerana kamu menyakitkan hati puaka-puaka yang ada. Mereka sedang tunggu kamu. Mereka sedang pandang kamu di tempat yang kamu tak lihat mereka. Dan sebenarnya kamu tak pernah jumpa yang sebenar. Kalau kamu jumpa yang sebenar, ada dua perkara. Jika kamu hidup, kamu akan jadi tak siuman. Lain dari itu, kamu akan mati. Kamu nak bermain dengan alam gaib. Mereka tak tunjukkan diri yang sebenar. Bukan kerana kamu hebat, kerana mereka kasihan dengan kamu. Itu je. Jadi, baik perawat yang ada, baik paranormal, sekali lagi aku katakan, aku sebagai perawat, aku cabar satu dengan satu. Dan kamu boleh rawat aku kalau kamu rasa kamu benar. Kalau kamu nak tengok perkara yang kamu tak pernah tengok, sila rawat aku. Ru'yahkan kalau kamu nak tengok. Untuk paranormal, cukup-cukuplah dengan vlog yang kamu buat. Cukup-cukup. Bukan tu cara untuk jadi hebat. Bukan. Kata guru kita. Mudah, guru besar. Anakku, anak anda, jadikan yang wajib itu wajib. Yang sunat itu sunat. Yang makruh itu makruh. Yang halal itu halal. Yang haram itu haram. Begitu mudah guru berpesan, tapi maknanya sangat-sangat mendalam. Jika kamu tidak mewajibkan apa yang wajib, sebenarnya ilmu kamu tak kemana. Ilmu kamu tak kemana. Dan Islam bukanlah ilmu yang hanya sekadar digunakan untuk meru'yah lawan jin dan syaitan yang kecil-kecil. Bukan. Pergilah di mana-mana jeram. Duduk di jeram. Duduklah di jeram sehingga pukul 2 dan 3 pagi. Kalau kamu betul nak lihat apa yang kamu tak pernah lihat, pergilah. Kalau nak tengok harimau jadiah, bukan harimau manja tu. Kalau nak tengok harimau jadiah, pergilah ke jeram. Pergi ke jeram. InsyaAllah kamu akan jumpa. InsyaAllah ta'ala. Kalau nak tengok polong, bajang, puaka, persil, pergilah di satu tempat yang memang ada. Bacalah ayat tertentu untuk mewujudkan. InsyaAllah. Bila yang tak kasat di mata itu wujud, bila yang tak kasat di mata itu wujud, InsyaAllah selepas itu kamu pula tak wujud. InsyaAllah. Kerana satu dia yang boleh wujud. InsyaAllah ta'ala. Selepas itu kamu akan jadi hamba jin, hamba syaitan. InsyaAllah ta'ala. Jadi tak perlu menipu penonton dengan prop. Tak perlu. Dan tak perlu buat perubatan sekadar untuk menipu. Apapun ilmu kamu, dari gunung mana, dari bukit mana, dari busut mana, dari tanah raga atau payah, aku cabar orang yang
buat rawatan berkenaan, datang jumpa, rawat aku, ruiyahkan aku, ataupun ruiyahkan murid aku, ruiyahkan si Wan. Tapi kau jangan mimpi harimau yang datang tu semanja harimau yang dalam TV. Kau jangan mimpi Raja Jin yang datang tu semanja ni. Jangan mimpi. Yang pasti engkau akan mati darah. Baiklah, aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang jumpa